Tak, tak apalah cakap. Tak apalah. Tak apa, tak apa. Bagi bos cakap. Aku tak cakap, aku dah dengar kau cakap cikgu, cikgu, cikgu ni. Zaman dulu, masa sekolah. Ah, Dahsyat, mamu zaman dulu boleh ingat lagi hmm. Aduh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dalam Rina Seven. Okay, cepat-cepat, kita ada 3 minit lagi. Apa nak sembang cepat? Aku nak balik ngantuk dah ni. Oh, Ustaz pun dah mengatur. Okay guys, cepat. Siapa nak tanya soalan sekarang tanya. Ya Allah, aku suruh tanya soalan, seorang tak nak tanya. Tanyalah soalan. Semoga cepat sembuh. Thank you very much. Ni korang tengok betul tak aku cakap Ustaz memang You Boleh, sakit bos? ke? Siapa yang sakit ni? Semoga cepat sembuh. ha. Siapa yang sakit? Bos lah, asyik batuk. Aku batuk saja, aku malah nak merawat dah sekarang. Ya, ada batuk je. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ustaz, kenapa selalu sakit dada belah kanan? Ustaz, kenapa saya selalu sakit dada belah... Manalah aku tahu dada kau tanya aku. Mana ada jawapan macam tu kak? Dada akak sakit belah kanan. Takkan jin duduk kat dada sebelah kanan? Kenapa tak duduk sebelah kiri? Tak tahulah kak, itu nak kena check dulu lah kak. Kenapa yang sakit belah kanan? Kenapa tak duduk sebelah kiri? Wah, lama tak nampak Ustaz tak? Saya busy sikit buat pembedah hidung, tapi tak naik pula. Dia patut bersambung kat atas ni. Oh, doktor tu salah buat pula. Tak bersambung pula. Saya buat hidung ni bersambung, mata bersambung sekali. Ni dia akan panjang, nampak seram sikit. Tapi itulah tak jadi pula kan. Mungkin bayar murah kot. Bayar murah sikit kot. Itu yang tak dapat lah. Kamera kelabu lah. Saya tak sihat. Ni baru nak okey sikit kot. InsyaAllah lah. Yang mana-mana yang rawatan tu, InsyaAllah lah minggu depan saya cuba. Bagi saya tengok satu Ahad ni macam mana. Kalau okey, minggu depan kita akan ni balik lah. Kita akan habiskan dulu siapa yang dah masuk booking tu. Okey, kita akan masuk booking buat yang settlekan mana yang tak habis lagi. Okey, tapi kita panggil mana-mana yang dekat-dekat dulu, KL. Lepas tu baru kita ambil yang ada pesakit Johor kan. Johor, Pahang lah apa benda tu. Yang tu kita last siapkan. Lepas tu saya akan bercuti panjang lah sebab saya tengah nak buat pembedahan muka. Sebab saya akan berhenti untuk jadi perawat sebab saya dapat undangan untuk jadi model. So saya akan fokus pada dunia model lah lepas ni. Okay. So korang jangan terkejut pula tiba-tiba aku dalam iklan shampoo ke apa, kau jangan terkejut. Kita ubah-ubah. Kita pegang jawatan tu 5 tahun sekali je. 5 tahun kita jadi perawat, 5 tahun kita jadi model, 5 tahun kita jadi polis, 5 tahun kita jadi ahli politik. Okay, 5 tahun sekali. Pembedahan muka kan. Habis macam mana sekarang nak jadi perawat sekarang ni, macam-macam akta dah keluar ni, macam-macam complicated yang sedang berlaku sekarang ni. Lepas ni tak tahu lah jadi macam mana. Takkan aku nak kena, yang saya dimaklumkan kena ambil diploma. Takkan aku nak pergi ambil diploma pula. Aduh, 2 tahun. Takkan aku nak kena masuk belajar balik ke nak ambil diploma. Minimum diploma. Saya dah dapat dia punya tu apa? Saya dah dapat dia punya apa tu? Proposal untuk pendaftaran tu. Saya rasa dengan benda tu, saya rasa aku rasa yang perawat dekat TikTok ni semua, aku rasa habis semua. Semua habis. Aku tak tahulah kalau ada yang rajin-rajin nak pergi belajar, ambil diploma apa semua kan. Tapi minimum diploma. Dia ada 3 peringkat. Satu kena dengan KKM. Selepas kita dah daftar dengan KKM, yang KKM datang jumpa dengan kita hari tu, lepas tu kita kena ada minimum diploma dalam bidang keperawatan. Dia adalah dia punya spek dia tu. Kemudian barulah kena pergi ISHIFA pula. Dah dapat diploma tak tentu lulus lagi, kena pergi ISHIFA pula.
Okay, so dia memang nak buat semua kena ikut landasan Darushifa sahaja. Lebih kurang macam itulah yang saya faham lah. Mungkin saya tersilap faham apa tak tahulah. Yang saya faham, itulah perkara yang kena berlaku kepada semua perawat bermula tahun hadapan, tak silap bulan Mac ke. Kalau tak silap saya lah bulan Mac macam tu lah. Tapi saya tak tahulah akta tu betul-betul akan dijalankan ke atau tidak, tu saya tak tahu. Kan? Tapi benda tu lah akan berlaku. So tapi cuma daripada pandangan saya lah, dengan akta yang telah diberikan tu, saya rasa perawat-perawat yang ada dekat dalam TikTok maupun Facebook ni, saya rasa semua akan, saya rasa lah kan, semua akan stop. Ataupun kalau lepas ni korang ada hantu ke apa, pandai-pandai lah korang sendiri nak rawat diri sendiri. Ataupun kau pergi lagi mana-mana Darushifa ke apa benda ke, aku pergilah kat sana. Okay, mungkin lah, saya pun tak tahulah. Saya cuba tengok lah yang mana kita boleh sampai ke mana, kita cubalah sampai ke situ dulu. Sebab macam saya kata tadi, saya bukan dalam bidang rawatan ni, saya bukannya full time. Okay, sebab saya pun banyak lagi pengurusan perniagaan yang saya kena lakukan. Cuma saya cuba kod sampai mana, sampai diploma. Aduh, aku nak kena belajar balik. Aku duk fikir kalau kata ada pakar-pakar dalam bidang rawatan ni umur 80 tahun, macam mana dia nak ambil diploma? Takkan nak kena ambil diploma juga. 80 tahun lagi 3-4 tahun nak mati dalam universiti nanti kan. Benda ni ada baiknya juga, tapi benda ni agak menyukarkan jugalah. Baiknya pun ada juga, sebab benda ni boleh membantras perawat-perawat yang bermasalah ataupun menggunakan kadam dan sebagainya. Tapi ada je yang bijak pandai ni, walaupun mereka guna kadam dan sebagainya, dia orang boleh je nak ambil kursus-kursus macam tu kan. Lepas tu dalam rawatan dia orang boleh juga guna kadam-kadam dia balik. Boleh je, saya rasa lah. Tapi yang saya dimaklumkan daripada beberapa sahabat saya, nak lepas daripada Shifa tu memang sangat-sangat susah. Dia orang sampai sekarang pun tak lepas lagi. Okay, nak lepas Shifa tu sangat-sangat susah. Okay, kamu banyak benda lah, kamu tak boleh nak bersembang pasal jin-jin ni, tak boleh. Dia tak nak ke arah situ. Kalau macam contoh, saya tengok Cinta Hati, kita rukiahkan, kita tengok tindak balik Cinta Hati ni lebih pada saka keturunan, saya tak boleh sebut Cinta Hati ni saka keturunan. Saya hanya boleh sebut gangguan je Cinta Hati. Bersabarlah Cinta Hati, nak buat macam mana jin tu nak duduk kat kamu. Okay, dia nak lebih pada macam tu saja. Kamu tak boleh cakap ini ilmu pengasih, ini ilmu penunduk, ini ilmu abu mayat, ini saka, ini semua tak boleh. Benda-benda tu, semua perkataan tu tak boleh. Kalau kita gunakan juga, lesen kita boleh ditarik. Okay, susah lah macam tu kan. Susah, korang tak susah lah kan, tapi kami lah yang susah kan. So bila saya tengok macam akta macam ni, tak tahulah nak cakap macam mana, kata tengok je lah macam mana kan. Tapi akta ni sepatutnya dah jalan lama, cuma dibawa ke depan dan sampai tak tahulah tahun depan kot jadi ke tak jadi, tak tahulah. Okay, so mana amalan-amalan yang telah diberikan tu apa semua, simpan elok-elok. Kalau ada kecemasan ke boleh digunakan. Saya rasa banyak benda yang saya dah ajar. Okay, bukan saya nak kata daru-daru tu tak bagus. Saya pun adalah mangsa sihir. Saya dah pergi dah dengan diorang-diorang semua. Okay, bukan kata tak bagus semua ada masing-masing ada kebaikan dia. Yang mana sihir-sihir tu semua saya dah pergi dah. Dan saya rasa korang pun dah pernah pergi dengan diorang kan. Cuma konsep dia dalam penerangan itu banyak benda yang dia kena hide. Dia tak boleh bagi tahu apa-apa. Dia tak boleh bersembang, dia tak boleh apa, semua tak boleh lah kan. Kalau kata kamu kerasukan ke apa benda, kamu kena rukiah saja. Kamu tak boleh nak sembang-sembang dengan jin tu ke apa benda. Dan apabila dirukiahkan dah habis rukiah tu tadi, kamu masih kerasukan, kita boleh tepuk-tepuk, dah bangun, dah settle, dah boleh balik. Kan? Lebih pada macam tu je lah. Okay, tapi tak tahulah undang-undang ni. Saya ada juga orang yang meminta saya untuk sit down dengan perawat-perawat lain untuk kita buat satu syllabus baru kan. Adalah satu orang ni minta saya sit down. Tapi masalahnya perawat-perawat yang ada ni semua masing-masing ego dia terlampau tinggi. Bila nak sit down ni, aduh payah. Saya nak kena pegang kaki ni tu, leceh lah. Okay, mungkin boleh dibuat syllabus baru. Mungkin lah kan. Tapi itulah, dia tak boleh saya seorang pergi. Dia kena ada beberapa gabungan juga untuk pergi tu kan. Okay, adakah kami tidak dapat boleh melihat aksi tahun depan? Tak tahulah saya aksi lucah saya sentiasa berlaku. Cuma tinggal lagi kadang-kadang kita perlu sempat beraksi, akaun nak kena ban kan. Itu pun satu benda yang
agak mengecewakan jugalah kan. Baru-baru ni kita kena ban tu, muka saya tak tunjuk pesakit pun lagi, tiba-tiba kena permanent ban kan. Okay, boleh je kalau saya nak buat dekat YouTube ke apa benda, boleh je saya nak buat. Cuma macam saya cakap tadi kalau kata kuasa undang-undang lesen ni tadi, kalau saya masih still buat rawatan dan sebagainya, saya dah boleh kena masalah dia. Okay, dan cuma saya boleh bagi tahu dengan korang, selepas akta ini berjalan, saya boleh garanti semua harga rawatan mesti kau. Diorang dah jadikan benda ini satu profession, di mana macam saya, kalau kata saya lulus akta tersebut, saya akan declare saya sebagai profesional lah. So boleh profesional, macam kau pergi jumpa doktor kan, dia akan jadi macam tu lah. Saya nampak dia akan jadi macam tu lah. Tapi dia punya kebaikan pada government, dia banyak lah dapat kan, tax dan sebagainya dia boleh collect lah kan. Mungkin benda-benda tu lah, kod lah kan, Wallahu alam. Tapi kita tengok lah macam mana tu. Okay, so macam mana kita nak kena buat video banyak-banyak sebelum akta keluar ke macam mana? Saya pernah bagi Wasabi, bagi nama gambar. Sampai sekarang Ustaz tak panggil-panggil. Sampailah husband meninggal, saya pernah bagi Wasabi, bagi nama gambar. Sampai sekarang Ustaz tak panggil-panggil. Sampailah husband meninggal. Awak bagi gambar kat siapa? Awak bagi Nombor gambar mana? Nombor mana? Tak, dia Wasabi siapa? Awak Wasabi saya ke? Awak nak Wasabi saya macam mana kak? Saya ada 60,000 lebih kot. Sekarang ni aku tak tahu dah jadi berapa dah. Saya macam mana saya nak WhatsApp benda tu kan. Dia bagi tahu masuk dalam tele. Lepas tu pastikan bila mamu buka jadual, cuba dapatkan slot masa mamu bagi buka jadual tu. Dan kalau tak dapat juga, cuba PM dengan mamu secara personal. Nanti dia sebab mamu ni yang atur jadual saya. Macam saya tak sempat nak baca dah. Saya buka Wasabi tu untuk saya cek pesakit saya je. Yang mana-mana pernah dapat rawatan kat saya akan cek apa mimpi yang dia dapat, apa. Saya lebih pada situ je sekarang. Kalau saya nak buka balik orang yang nak dapat rawatan tu, dah tak boleh dah, sebab dah terlalu lama. Handphone saya ni sampai dah nak hang dah, nak buka ni pun dah tak boleh dah. Padahal dalam handphone ni yang ada Wasabi je, lain-lain tak ada apa benda pun. Sampai dah nak hang dah. Saya pun tak tahu akak punya yang dah ke berapa ribu nombor dah. Okay, tu pasal kalau kata basic kod perkembangan kita dah bagi tahu, dah masuk dalam tele. Daripada tele nanti dia akan keluar jadual. Daripada jadual tu cuba pilih. Okay, jadual biasanya buka 15 hari bulan. Okay, kalau ada kalau saya tak sihat ke apa benda ke, biasa kita akan tunda jadual tu pun kita akan maklumkan dalam tele. Okay, sebab dekat dalam tele tu kamu akan dapat lebih banyak maklumat. Sebab kita bukan sentiasa buat live kan. Macam mana nak join tele? IK Face Club boleh tak satu moderator? Moderator aku pun aku rasa semua dah masuk, semua dah hilang dah, tak ada moderator. Moderator mamu tak ada. Bukan. Siapa ni? Sharifah, can you help? Tu ada Brola ada. Tolong ni. Tapi Brola dia akan pantau lah kan, mana-mana masuk kat tele tu. Yang paling penting kamu bukan perawat lah. Pesakit okey lah, perawat-perawat ni kita tak nak lah, buat sendiri lah kan. Sebab nanti ada yang menyamar. Sebab sebelum ni kita dapat kesan dia PM-nya pesakit tu, dia mengaku anak murid saya lah apa benda. Tapi masalahnya harga dia lagi mahal daripada aku. Musibah betul. Sampai 800-900. Aku sendiri pun tak pernah charge sampai 800-900. Anak murid pula boleh charge lagi mahal. Padahal saya tak pernah ada anak murid pun. Okay, penyamaran tu berlaku. Jadi kadang-kadang orang yang jenis tak sabar ataupun jenis ni, dia pun cepat ni, lepas tu dah kena tipu, lepas tu baru PM dengan kita. Lepas tu kita nak buat macam mana? Kan, kita nak buat macam mana? Kita tak boleh buat apa. Saya tak boleh nak buat apa-apa dah. Kalau kamu dah terkena macam tu, saya tak boleh buat apa-apa. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah menantu akak pakai produk Ustaz. Alhamdulillah dah semakin pulih. Kak, produk-produk yang kita keluar ni kak, bukan nak kata apalah, kami ni dekat sini, makna kata pengeluaran produk kami hari-hari 500-600 parcel tu memang ada kak. Hari-hari. Mana kata feedback daripada orang ramai pun banyak kot, walaupun tak dapat rawatan. Tapi kena konsisten je kak. Sebab apa kak kena faham satu benda, kalau kak dapat rawatan macam mana sekalipun, kalau kata ada benda-benda tu masih menyerang, okay, akak pula tak buat apa-apa protection, macam mana pun mesti kena juga kan. Dan akak akan berulang juga benda tu. So macam contoh dapat rawatan, kena dapat rawatan. Macam produk ni sedikit sebanyak dia dapat bantu ataupun dapat cepat kesan di akak ni ada benda tak kena ataupun tidak. Kan? Saya tak ada konsep tilik kan, tengok muka mata, tahu apa benda tak payah.
Akak belajar macam mana akak nak kesan diri akak sendiri. Cuba belajar kesan diri sendiri. Aku minum air tawar. Sepatutnya air tawar ni dekat kandungan tu dah tulis dah ada garam dan sebagainya. Sepatutnya air tawar ni rasa masin. Tetapi kenapa diri rasa aku tiba-tiba berubah jadi payau? Minyak kasturi hitam tu sepatutnya wangi. Tapi kenapa aku tak boleh bau ni? Jadi pening kepala, jadi bau busuk, jadi bau bangkai, bau longkang. Kenapa diri bau tu boleh bertukar tiba-tiba jadi macam tu? Minyak kasturi kijang tu sepatutnya bau dia manis-manis, kan? Tapi bila akak letak benda tu, kenapa tiba-tiba akak boleh jadi macam bau longkang, tak boleh tahan bau ni, saya sakit kepala tiba-tiba, kenapa? Mungkin tahun depan kita akan keluarkan Paris Hilton Ruqyah. Minyak wangi Paris Hilton Ruqyah. Dan sebab mungkin ramai. Kan? Boleh ke tak boleh? Boleh je. Kalau kata kamu tak minat bau tu, kamu nak pakai minyak wangi selain daripada kasturi-kasturi dan sebagainya, boleh je buat. Yang penting pengisian tu. Kan? Kalau tanya dengan saya lah, macam rawatan, kena pakai limau je ke? Tak adalah. Waktu zaman PKP dulu kita potong pakai bawang boleh. Pakai apa pun boleh. Tak ada masalah pun. Okey je. Okey. Cuma kita pakai kasturi sebab ramai orang yang ramai kasturi ni. Satu lagi wangian-wangian yang Rasulullah suka. Kemudian kasturi ni tadi wangian-wangian yang non alkohol, tak ada alkohol dan sebagainya. Kita pakai je lah benda-benda macam tu. Kan? Dan orang memang tahu benda-benda ni berkait rapat dengan keperawatan Islam. So kita pakai lah bau-bau tu. Tapi boleh tak nak pakai bau Paris Hilton untuk buat? Boleh je, tak ada masalah. Nak pakai LV buat ni, boleh je, saya boleh buat. Awak tengok sama ke tak sama? Awak pakai bau LV tu, lepas saya bagi botol tu kat saya buat kan? Lepas tu awak tengok jadi macam mana. Bau LV tu ada lagi tak? Bau LV, orang lain bau LV. Tapi awak yang ada gangguan, kamu akan rasa lain. Bau tu, deria bau kamu akan jadi lain. Okey, dia mesti akan ada tindak balas. Itu cara nak belajar. Detect, bukan scan. Detect dia sendiri je. Kalau tidak nanti kamu masalah, kamu nak tahu kamu tu ada gangguan, macam mana kamu nak tahu kamu ada gangguan? Sebab kita daripada zaman dulu ni dah dimomok-momokkan, daripada nama semua benda boleh tahu. Lepas tu kita sering kali dimomokkan, konon-konon ada orang yang boleh nampak jin, mengatakan dekat badan kita ada jin lah, dekat belakang ada ni lah, dekat kaki ada jin dan sebagainya. Dan apabila kita minta tolong dia, tolong uruskan, tak boleh, dia hanya boleh nampak saja. Jadi kesahihan tu siapa yang boleh sahkan? Siapa yang boleh sahkan? Tak ada siapa pun yang boleh sahkan. Kan? Boleh jadi betul, boleh jadi orang yang cakap tu ilusinasi, boleh jadi orang yang cakap tu kena pil kuda berlebihan pun boleh jadi juga. Jadi payah nak cakap benda tu. Kan? So belajar macam mana nak check diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz, tasbih tu kalau buang masuk tandas tak ada apa-apa ke? Atau kena buka? Sebaik-baiknya buka, sebab itu alat zikir kan? Kalau termasuk juga tak ada masalah, sebab itu sekadar alat zikir saja. Okey, yang penting zikir. Yang penting benda tu kena digunakan untuk zikir. Kan? Kalau kamu pakai saja pun tak zikir pun tak guna juga. Kan? Saya tak nak cakap lebih-lebih, nanti orang kata overclaim. Siapa yang dah maha dia tahu. Okey, sebab tasbih yang kita keluarkan tu bukannya 100 utas, bukan 200 utas, puluh ribu utas dah keluar. Okey, sampai orang Egypt tu sampai pening kepala. Dia kata, Alhamdulillah, orang Malaysia semua banyak berzikir. Sebab kita punya ekspor, import benda tu, sampai ada sekali satu masa tu kita dah sampai tak boleh nak import dah benda tu. Sampai dah habis stok kat sana. Okey, yang mana dah pakai tahulah kan. Tapi siapa-siapa yang ada tasbih kesayangan sendiri nak dibuat pun boleh juga. Kan, boleh juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lokasi kat mana? Saya dekat Ampang, dekat Pantai Indah. Saya tak pernah bergerak ke mana-mana. Okey, saya tak pernah pergi mana-mana negeri. Walaupun di Selangor ke apa, saya tak pernah pergi rumah-rumah orang. Siapa nak rawatan, dia kena datang pusat rawatan. Okey, tu syarat saya lah. Bukan apa, saya bukan, sebab saya tak fokus benda ni 100%. Saya bukan pusat rawatan tu, bukan orang cakap saya hidup dengan pusat rawatan, saya tidak. Okey, so saya tak adalah macam contoh hari ni, minggu depan saya ke Kedah, lusa saya ke Johor, kemudian saya ke Pahang. Saya tak ada macam tu. Mana kata nak dapat rawatan hanya dekat sini saja. Kamu daripada Australia ke, kita pun ada pesakit daripada Australia pun dah sampai, pesakit daripada Arab Saudi pun dah pernah sampai. Lagi mana negara lagi pernah sampai kamu? Daripada London pun dah pernah sampai. Aku siapa lagi? Mana lagi? Daripada negara mana lagi ya? Korea pun dah sampai. Korea pun dah sampai.
Korea pun dah sampai. Ada lagi satu tu dari mana? Yang Mauritius ke? Yang staff nurse tu dekat mana? Arab. Daripada Arab. Yang tu pun dah Dubai. sampai Dubai. Dubai. So memang dia nak dia datang sini lah. Tak ada kamu cuba merawat tempat-tempat yang berhampiran lah. Okey. Ustaz boleh ke hantar boleh ke Ustaz tasbih dan gelang dah lama beli, boleh ke nak hantar Ustaz atau apa? Boleh je. Boleh, tapi kalau kata kamu nak ni dalam datang tu lebih baik kamu suruh mamu potongkan limau, buat mandi limau, lagi bagus. Lepas tu barang tu bagi kat saya. Sekejap je saya buat. Kan? Saya tambah lagi kadam yang tengoklah berapa kilo kadam kamu nak. Kan? Nanti saya buka almari saya, yang mana yang dah baik-baik, yang tak yang dah mana dengar cakap tu, kita masukkan dalam tu. Okey, tapi kamu jangan panik pula tiba-tiba kamu pakai tasbih tu tiba-tiba. Itu rasa ringan. Sekarang tiba-tiba rasa berat sebab kita masukkan kadam yang lebih berat. Okey. Tengok pada kamu lah. Kan? Sebab orang Malaysia kan dia suka macam-macam. Nak kebal lah, nak handsome lah, muka dah hitam legam. Tetap dah handsome juga. Memang susah lah aku nak ni macam mana kan. Okey. Frigis kadam kan. Okey, siapa-siapa yang tanya ramai sangat apa gelang premium. Gelang premium insya-Allah minggu depan baru sampai lah, minggu depan ataupun minggu ni tak sempat, minggu depan baru sampai. So saya buat pengisian semua tu lebih kurang seminggu juga lah, lebih kurang 2 minggu lah, lepas tu akan ada balik. Okey, sama juga stok terputus sebab kita punya order tu terlalu banyak. Dia orang pun jadi pening. Pasal apa? Banyak sangat orang order ni. Okey, stok tu terputus. Dia orang kena buat benda tu, nak kena buat, nak masukkan besi tu apa semua. Sebab kita sekali order bukannya 100-200, kita sekali order beribu. Kan? 3,000, 4,000 kan. Okey, so lagi satu penerbangan tu pula berat sebab kadam banyak kan. Kita dapat sana, kadam tu banyak. Jadi penerbangan tu dia tak smooth tau. Penerbangan tu tak smooth, dia jadi berat. Okey, bila dia jadi berat tu kena lambat sikit sampai lah. Okey, terima kasih banyak ni. Siapa ni nama ni? Dia bagi donat ni masih banyak. Ustaz, kalau mimpi gajah datang dalam mimpi aku tak tahu. Aku bukan jabatan penyihitan. Apa pasal pula mimpi gajah kau tanya dengan aku, Kak? Oh, manalah aku tahu, Kak. Kan? Saya tak tahu, Kak. Mimpi gajah dia macam tak ada berkaitan pun dengan gangguan. Okay? Takkan akan nak cakap saka gajah. Ada ke saka gajah? Tak pernah jumpa lah. Kalau kata ada saka gajah dia, apa kelebihan dia? Memberatkan badan je lah kot. Kan? Macam mana kalau ada saka gajah? Saya tak pernah dengar lagi saka gajah. Saka gajah saya tak pernah jumpa lagi. Okey, wallahualam saya tak tahu kalau berkaitan dengan mimpi gajah tu. Kalau seminggu nikah tiba-tiba merasa panas, sering bergaduh dan minta cerai, Kak Linda. Awak tu baru seminggu je menikah, Kak Linda. Ada orang yang dah bernikah 2-3 tahun pun kadang-kadang tak faham juga pasangan, sengal ubi juga. Okey, Kak Linda kena banyaklah bersabar, Kak Linda. Nak macam mana? Okey, kadang-kadang dalam proses untuk memahami satu-satu sama lain tu, dia memang mengambil masa. Kan? Mengambil masa. Kak Linda kena tengoklah. Hak bergaduh ni, adakah benda yang tak sepatutnya bergaduh tiba-tiba nak bergaduh ke? Ataupun memang ada salah faham ke? Ataupun jenis memang tak faham bahasa ke? Kan? Ataupun jenis orang yang memang suka cari pasal dalam hidup. Sebab ada je jenis-jenis orang yang kategori macam dia seronok kalau bergaduh. Dia bukan seronok mencari kebahagiaan tau, dia seronok bergaduh, dia seronok sentap, dia seronok menangis daripada pagi sampai malam. Dia jadi seronok dengan benda tu. Pun ada juga kan. So kalau macam bahagia tu dia kurang sikit. Dia jadi macam mana aku nak cari salah suami aku Macam mana aku nak cari salah isteri aku Dia suka mencari salah. Dan kesalahan tu membuatkan dia seronok. Kan? Dan apabila pergaduhan tu berlaku, maka macam-macam lah datang dekat dalam mana-mana yang kena saya pemisah ke apa benda, mereka akan datang dekat dalam minda kamu dan membuatkan kamu rasa macam nak berpisah lah. Kan? Kemudian dia akan buat macam kamu membeza-bezakan antara dia dengan pasangan kamu lah, itulah, inilah. Dia akan buat macam itulah. Okey, masalah pasangan saya tiba-tiba mengamuk. Takkan pasangan tu tiba-tiba nak mengamuk, tak ada sebab. Kan? Tapi boleh je cubakan bagi minum air tawar, bagi dia minum, lepas tu Kak Linda pun minum. Lepas tu kalau boleh calik kasih kasur hitam, kijang ke putih yang kami sediakan tu, calikkan sikit. Setiap hari cuba pakai dulu, tengok macam mana. Kalau kamu rasa bertambah serabut, kamu rasa bertambah tak tenang, dan apabila malam kamu sering kali dapat mimpi yang pelik-pelik, pergi dapatkan rawatan. Kan? Baru kita tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey.
Adik saya sakit terlantar je, dah seminggu cakap pun tak boleh. Kejadian jadi lepas dia balik mengair. Balik mengair tiba-tiba jadi macam tu. Cuba dapatkan rawatan, takut dia ada buat sesuatu. Kak, saya ada je pesakit yang tiba-tiba herut muka dia. Saya ada cerita, aku ada cerita ke Mamu pasal kes yang ada mamat tu pergi potong pokok dekat bawah tu ada tok kong Cina. Saya pernah cerita, saya tak ingat lah. Ada. Ini kes tahun lepas saya rasa. Kawan nak kata baik tak baik, zaman-zaman dulu baik lah, lepas tu dah lama saya tak jumpa dia. Dia ni driver Rafizi Ramli. dia ni driver Rafizi Ramli. Sebelum Rafizi jadi menteri, dia driver. Rafizi jadi menteri, dia kena buang jadi driver. Kan? Okay. So dia pergilah dekat pokok lah, tak tahu pokok mana, bawah tu ada toko Cina. Tempat-tempat tu tempat-tempat penyembahan mereka. Tu bagi mereka itu Tuhan mereka lah. Okay, so bila tokoh-tokoh Cina dia letakkan satu tempat, mana kata tempat itu menjadi tempat penyembahan. Penyembahan ni mana kata boleh menghadirkan apa-apa yang diminta lah. Kalau jin-jin lah, kalau Tuhan mereka tu Tuhan mereka, wallahualam. Okay, jadi masalahnya mamat ni pergi panjat pokok tu. Dia pergi panjat pokok tu. Biasalah jenis ada setengah orang ni, dia jenis rasa dia panglima, terlebih panglima. Ya kan? Dia rasa macam, ini tak ada apa ni. Panjat je aku nak potong. Berdapat upah kan, dapat upah jadi dia nak potong lah. Dia banyak-banyak dia potong. Dia potong. Tiba-tiba sengit muka dia macam kena stroke. Dia tak kena stroke tapi muka dia sengit. Tapi tak tahulah muka dia sengit tu sebab dia duk tengok benda tu, dia duk kutuk ke apa benda, muka kau ni buruk sangat ke apa, tak tahulah. Tapi muka dia sengit lah. So bila muka dia sengit, dia pun wasabi saya. Dia orang minta tolong aku ni dia. Muka aku dah sengit. Pasal apa kau? Aku pergi tebangnya pokok tu. Tapi atas urusan kerja lah yang dia tebang pokok tu. Kan dah sengit muka dia. Tu cakap tak apalah, ambil lah datang office dia mandi limau apa semua. Alhamdulillah dah okey lah. Kan? Tapi mungkin lah boleh jadilah, maksud saya kat situ, selepas balik daripada memancing tiba-tiba jadi macam tu. Dan doktor sahkan tak ada apa-apa pun pada dia, tak ada apa-apa simptom sakit. Tak ada apa-apa simptom sakit pada dia. Mungkin berkemungkinan besar ada gangguan. Ya, tapi kalau kata benda tu dah keluar daripada badan, insya-Allah kan dia boleh bercakap balik. Kita ada je pesakit kan, dulu kita ada buat live yang akak tu tak boleh bercakap tu. Empuk kan sekali, terus boleh bercakap. Kan? Ada je KK macam tu. Okay? Tapi apa benda pun kena check doktor dululah. Bila dah check doktor sahkan memang dah tak ada apa-apa, then korang boleh ikhtiar lah dengan mana-mana perawat. Okay, sampai pukul 3 lah kot. Mamu pun dah ngantuk dah, saya pun dah tak larat dah ni. Okay, lagi 4 minutes. Okay. Dalam mimpi harimau putih, dalam mimpi harimau putih datang dekat pada saya, dan harimau biasa kerap mimpi ular hitam. Kalau mimpi ular hitam ni merujuk kepada gangguan kah ataupun orang menghantar sihir kepada kita. Tapi selagi mana dia tak patut akak, biasanya. Okey, sebab ini tafsir mimpi juga. Tafsir mimpi ni berlaku daripada pengalaman kami melihat mimpi-mimpi kebanyakan pesakit-pesakit yang datang di pusat rawatan saya ataupun pusat rawatan lain, kebanyakannya mimpi dia sama saja kak. Kalau dia patut, kebiasaannya memang serangan tu dah berlaku pada akak. Tapi kalau dia tak patut lagi, mana kata ada cubaan untuk menyihirkan akak tu sedang berlaku. Harimau putih, harimau hijau, harimau kelabu, harimau apa-apa color ni biasanya merujuk pada keturunan kita sendiri. Kalau kita nak sahkan sama ada betul ke tak betul yang kita ni ada keturunan harimau, bila ada satu-satu pergaduhan ataupun ada satu-satu yang kita rasa macam terdetik hati kita, kita rasa macam amarah kat orang, cuba kita perasan, kita jadi lain tak? Kita jadi lain macam mana? Kita jadi semangat kita tu jadi macam, awak ni jenis perempuan je tapi awak punya keberanian tu luar biasa. Okey, keberanian tu luar biasa. So kebiasaannya orang-orang macam ni biasanya dekat di sebaliknya tu ada bukan dia lah, ada yang mendorong dia menjadikan dia jadi macam tu. Okey, ada yang mendorong dia jadi macam tu. Okey, Assalamualaikum Ustaz Dika. Waalaikumsalam. Ni Domel Prai. InsyaAllah ada sikit nanti kita jumpa. Again, kita jumpa, saya pun ingat nak jumpa juga dengan guru awak untuk dibincangkan pasal apa ni, akta tu lah. Tapi tengoklah semua masing-masing tengah sibuk. Kita cuba cari penyelesaian terbaik untuk kita keluarkan satu, macam saya cakap tadi lah, silibus baru kan. Kalau tak ada, kita semua memang kena akul lah dengan apa yang silibus yang telah ada sekarang ni lah. Tapi pandangan saya, sebab saya kenal Ustaz Syafiq pun lama dah,
Second mengenali Ustaz Syafiq tu daripada zaman-zaman dia belum buka pusat rawatan ni, masa zaman-zaman dia jual cincin lagi. Tanya dengan dia lah, dia tahulah. Okay, so syllabus yang mereka sedang buat sekarang ni, saya rasa boleh dikatakan 90% perawat di dalam TikTok tutup buku. Okay, yang saya perhatikan lah. Okay, memang tutup buku, kan? Memang kamu tak boleh domel pun, kalau domel pun tak boleh lagi nak bersembang-sembang dengan jin, semua dah tak boleh dah. Okay, kamu sekadar boleh rukiahkan, dan kamu tak boleh kata benda tu saka ke, pelaris ke, ilmu kebal ke, benda-benda tu semua tak boleh. Okay, yang saya perhatikan lah benda tu. Kalau kata benda tu tak dia keluarkan syllabus baru, makanya kita semua buka kelab malam lah ni. Okay Mamu, you jaga kaunter depan. Okay, I akan jaga dekat dalam lah, akan jaga ni lah. Kan, sedar habis cerita kan. Habis nak macam mana, nak pening-pening kepala. Saya tak suka nak pening-pening kepala, kan. Aku dah kena masuk ambil diploma pula. Masalah. Tapi kalau kata Jabatan Agama Islam nak uji saya, cara saya merawat, okey, dia letak 3 orang pesakit, kemudian dia tengok cara saya merawat. Tapi saya rasa dia orang boleh tengok lah. Kita ada YouTube, kita ada banyak kot benda-benda yang dia orang boleh tengok cara rawatan kita. Tapi itulah, dia orang ada syllabus dia orang kan, itu yang jadi masalah tu. Okay, baru-baru ni ada tim P, mereka bagi soalan mati, nak suruh kita sebut bak saka. Saya ada 2-3 orang yang dah pergi dah. Okay, dan saya ada 2 orang lagi yang dah dekat 2 tahun Aisyifa dia tak lepas-lepas juga. Padahal dia hafiz Al-Quran dan sebagainya, 2 tahun tak lepas-lepas. Aisyifa tu tak lepas. Dia memang trik sampai kamu kata benda ni saka. Okay, benda ni sihir pemisah. Benda dia akan buat trik macam tu sampai tak tahu. Aku rasa kalau nak kena pergi tu mungkin dah kena cakap, ni apa benda Edika nampak benda ni apa saya tak nampak, bahawa saya tak tahu apa. Saya tahu baca je. Saya rasa mungkin dia ilusi kot. Dia aku rasa dia nak macam tu je lah kot lah. Aku tak tahu lah kan. Sebab saya ada sit down lah dengan beberapa orang yang dah pergi, kan. Dan macam tu lah dia punya. Tak tahulah, saya pun susah nak cakap, kan. Tapi nak macam mana kita berada di Malaysia kan, itu undang-undang yang perlu. Macam contohlah, kalau kat Thailand, kenapa kat Thailand tu boleh je bawa motor tak payah pakai helmet, tapi kat Malaysia ni kau kena pakai helmet macam mana sekalipun. Ibaratnya macam tu lah. Bila kita dah duduk kat Malaysia tu, akta tu kita kena ikut lah. Kalau kita tak boleh ikut akta yang telah mereka sediakan, makanya kita kena berundur lah. Macam tu je lah. Okay, tapi bab produk dan sebagainya tak ada masalah. Kalau macam contoh bab produk tu dia berkait dengan KKM saja, dia tak berkait pula dengan tu. So bab produk tu dia tak jadi masalah. Sebab saya dah bincang, sebab KKM dah 2 kali datang ni, 2 kali jumpa kita. Okay, 2 kali dah datang. Okay, tapi memang dia orang macam kita. Bukan, saya dah, dia orang dah hantar wakil dekat saya dah. Mana surat dah? Okay, mereka dah hantar wakil dah. Dah hantar wakil yang datang jumpa kat saya. Yang datang jumpa kat saya tu bukannya orang biasa, doktor-doktor pakar. Doktor-doktor pakar yang datang. Okay, saya tak tahu surat tu saya hantar mana. Tapi dia ada hantar lah surat tu kat saya. Okay, doktor-doktor yang datang, 2 orang doktor yang datang jumpa saya masa tu. Okay. So dia hantar, dia dah bagi kita apa? Dapat lah. Ke tak dapat? Biar saya pusing. Ini bukan ni. Yang ni untuk present apa? Alamak, saya pun tak tahu lah saya letak kat mana. Ada dokumen tu, bukan. Nanti saya cari balik. Ini bukan, yang ni ini data pesakit. Ya, data pesakit. So dia nak buat kita macam sistem doktor lah. Semua pesakit-pesakit yang datang tu kena ada data lah. Kita kena simpan data dia. Kemudian masa KKM datang jumpa dengan saya tu, so dia ambil gambar lah pusat rawatan ni semua okey. Dia kata pusat rawatan cantik, semua okey, tak ada masalah. Cuma yang bermasalah kat kita apa Mamu kita tak ada tong kuning. Apa tong kuning Tong kuning untuk buang sisa. Kita punya pusat rawatan yang dia kata CCTV pun cantik, lengkap lah semua daripada bawah sampai ke atas. Mana kata hantu tu terasuk daripada bawah sampai ke bilik, sampai ke semua CCTV komplit. Cuma kita dibagi tu satu je lah, kita tak ada ni je, tong yang warna kuning tu untuk buang sisa. Saya cakap dengan dia, saya cakap dengan KKM, saya kata
Untuk buat apa tong macam tu kan, tong tu nak buat apa, saya cakap. Dia kata, saya cakap dengan dia, dekat sini pesakit daripada 100 orang saya rasa yang muntah darah tu, saya rasa mungkin ada seorang dua je, bukan semua muntah darah pun, sebab kita fikir benda tu berkaitan dengan hospitality punya ni kan. Dia kata tak boleh, ludah pun kena buang dalam plastik kuning. Ludah, pesakit kalau ludah ke muntah ke apa ke, benda tu tak boleh dibuang ke dalam tu sampah. Benda tu mesti nak kena dibuang ke dalam plastik kuning, dan kemudian kita kena invite pula orang daripada yang collect plastik kuning. Apa panggil invite tu? Untuk dispose lah dia punya barang tu. Untuk dileburkan ke apa, aku tak tahulah. Aku dah terasa diri aku macam doktor dah sekarang ni. Aku dah terasa diri aku macam doktor. Okay. So kita pun dah meeting dengan apa untuk buat pesakit ni tu kan. Mana kata pesakit datang sini, lepas ni korang pesakit datang sini, kau kena bagi IC. Nanti mamu kena key in IC kau. Ya, lepas tu apa benda yang kau punya penyakit kau, ada hantu ke, tak ada hantu ke, kau cuba reka-reka cerita, semua aku akan key in dalam sistem. Okay. So nanti dalam 6 bulan apa, KKM akan datang ambil dia punya data tu, KKM akan baca musibat. Lepas orang ni datang rawat, lepas orang ni datang rawat. Tak boleh, Erika panggil orang ni datang scan jiwa, sakit jiwa. Ya. Okay. Semua maklumat sebab kita tak tahu, ada bagusnya juga, dan dia explain pada kita pun ada bagusnya juga. Kena charge. Data tu kau ingat murah, dia punya apps tu mahal kot. Kena charge lah, korang lah kena. Kan? Dah lah kena pakai apps. Apps tu sama macam hospital, sama macam hospital tu, CBG. Bukan CBG, memang hospital tu lah. Macam tu lah. Macam contoh korang pergi klinik, kau bagi IC kan, lepas tu dia mungkin okay, nombor 3 Izaniaku masuk bilik rawatan setan nombor 1. Masuk bilik aku nombor 1, mamu bilik nombor 3. Dia pun masuk. Dia masuk, aku pun okay, masalah apa, aku kena tulis lah, okay, masalah ni suami dia 3 hari tak balik, apa benda semua kena key in. Okay. 6 bulan ke setahun KKM datang. 6 bulan setahun KKM datang, aku kena bagilah laporan tu kat orang kan. Dulu sedang duduk, auzubillah, terus jalan je. Sekarang tak boleh. Sebelum hantu kau nak masuk, aku kena dapatkan full data kau dulu. Kena tulis. Aduh, nak kena tulis pula kan. Lepas tu aku kena pergi belajar CPR pula. Takut kau tiba-tiba. Takut baikkan. Aku nak ambil kursus CPR pula. Aku tanya dengan bini aku, cakap, Daddy kena pergi ambil kursus CPR lah mami. Kan? Bini aku kan Nazir, dia tahulah. Daddy kena ambil kursus CPR. Lepas tu bini aku cakap, Daddy kalau ambil kursus CPR, Daddy jangan tekan dada orang kuat-kuat, takut terus mati. Dia kata macam tu kan. Okay, itu benda-benda yang untuk perawat-perawat di masa akan datang, benda ni korang memang nak kena lalui lah. Okay, melainkan kalau korang buat rawatan tak ada siapa yang tahu, kau buat rawatan rukiah pun senyap-senyap je, macam mamu datang rawatan kan, kau tak dikenali. Assalamualaikum, nak buat rawatan. Macam tu boleh kan. Macam tu lah. Okay, bila macam mana yang kena ikut lah. Kita tak tahulah. Tapi kalau saya rasa yang lain-lain tu mungkin, yang lain-lain perawat-perawat lain mungkin okey juga. Tapi yang diploma tu lah, saya rasa diploma tu saya pun tak tahu nak ambil kat universiti mana sekarang ni kan. Minimum diploma lah. Selebih ni mungkin ijazah dan sebagainya lah. Minimum dalam perawatan tu mesti nak ada diploma. Itu yang saya dapat dia punya apa, dia punya skop dia lah. Okay, macam cerita Beramli yang nak pergi belajar sebenarnya. Macam itulah sekarang. Okay, kenapa jadi macam ni? Sebab benda ni lah yang kita kadang-kadang bising dekat dalam live. Scan nama tak boleh dan sebagainya. Kita dah bising dah awal-awal, tapi ada jenis-jenis musibat ni tak nak dengar. Lepas tu ada juga jenis-jenis perawat-perawat rukiah ni, konon-konon ilmu orang kita kena, kau macam mana pun kau kena ambil apa benda yang skop-skop yang ada dengan Jabatan Agama Islam. Kita tak nafikan orang ilmu orang macam-macam ada, tapi sikit sebanyak skop tu kau kena ambil supaya dia tak memudaratkan semua orang. Sekarang ni jadi mudarat semua orang. Tak kisahlah kau ilmu hikmah ke tak hikmah ke, hikam ke apa benda ke, tertikam ke apa ke, kau kena adab lah benda tu. Okay. Aku tak apa kalau macam contoh aku tak buat rawatan lagi ke apa, mamu boleh. Saya ada peniaga-peniaga lain, dia orang boleh
uruskan yang lain-lain, tapi kesian yang mana yang 100% dalam bidang rawatan. Saya cakap Domel tadi pun, yang daripada makluman saya memang 100% daripada bidang rawatan. Jadi macam mana lepas ni? Okey, akan jadi macam mana? Jadi kesian lah. Saya okey, saya tak ada masalah, tapi yang lain-lain tu saya jadi kesian lah. Kan? So yang mana 100% memang dalam bidang rawatan ni, dia memang akan jadi kesian lah. Okey, kena buka Universiti Harry Potter. Amalan-amalan yang kita nak sebarkan, macam contoh Bismillah 5 contoh pun tak boleh suka-suka kau nak sebar-sebarkan dah. Okey, kalau kata satu amalan tu dikeluarkan, dia nak tahu kesahihan tentang amalan tersebut. Okey, daripada siapa, daripada guru mana, daripada mana, di mana, bagaimana, semua tu nak kena komplit. Baru benda tu boleh disebarkan kepada orang ramai. Selagi mana benda tu tak komplit, kau tak boleh suka-suka lah nak tu. Okey, dah dapat diploma, lepas tu nak PhD pula kan. Tu saya tak tahulah, tapi yang tu lah yang dimaklumkan pada saya lah kan. Yang dimaklumkan pada saya macam tu lah. So macam yang mana-mana perawat yang masuk tadi tu, okey, jangan dengar cerita orang. Korang dah boleh terus direct ke JAKIM, ataupun terus boleh hubungi JAKIM untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail, sebab saya dah kontak dengan JAKIM lah. Okey, dan salah satu punca yang kami stop buat air tawar dalam live pun sebab kami telah menerima panggilan daripada sana supaya air tawar di dalam live ni diberhentikan dahulu, disebabkan ada mereka dapat info selepas kita end live ada ramai orang yang kerasukan di luar sana. Kita tak tahu, saya minta maaf, saya tak pernah tahu pun benda tu. So bila kita buat live, kita buat air tawar, niat saya ni sekarang ni nak ajak korang, nak tahu korang ni memang ada gangguan ke tidak. Niat saya ni sekurang-kurangnya korang dapatlah sedikit bantuan untuk kalau kata air tawar tu ada kat rumah, korang boleh dah dapat bantuan tak banyak, sikit daripada air tawar yang kami buat. Tetapi apa yang kami buat tu kami tak sedar dan kami tak perasan. Berupanya ramai orang di luar sana pakai TL tu, ramai orang yang kerasukan, yang membuatkan benda tu. Saya tak tahulah dia kontak orang ni kontak orang ni jadi kontak orang ni selama ni tak pernah tahu dia ada sihir, dah terbongkar tahu ada sihir dan sebagainya, membuatkan mereka bagi tahu maklum gitu supaya kurangkanlah. Dia tak adalah kata suruh berhenti, tapi mereka suruh kurangkan. Itu yang membuatkan kami slow teruslah buat air tawar tu, sebab kami dah dapat panggilan daripada sana. Okey, faham faham, bagus. So lepas ni siapa-siapa yang ada jin dalam badan nak jumpa dengan Edika esok, pastikan jin ada diploma. So kalau jin tak ada diploma, mana kata tak cukup lah dengan nak sparring dengan saya, sebab saya dah ambil diploma kan. So kena sama level lah. Kena sama level lah. Okey, tapi kau jangan risau lah, saya pun tak risau, saya okey je, sebab benda ni benda yang dah lama, dulu pun dah cakap benda sama juga, tapi tak jalan-jalan juga kan. Cuma mungkin ramai orang yang akan bahaskan lah benda ni, lantak dia orang lah. Okey, kena bayar buku kuning kak, mestilah kena buku kuning kak. Akak tahu tak benda yang kita kena bayar berapa setahun, Mamu? 1,800. 1,800 kak kena bayar. 1,800 tu 6 bulan ke setahun, Mamu? 6 bulan kan? 6 bulan. Dia punya program tu harga dia 1,800 6 bulan. Sama kak, dia sama keluar macam hospital punya program, sama je. Dia siap keluar gambar badan. Saya boleh lukis dekat mana kunci kan, jin tu kat mana, bagaimana, dia keluar macam tu. Dia detail lah macam hospital kan. Mana kata siapa-siapa datang pusat rawatan, kalau kerasukan tak bawa IC, kau kena balik pergi ambil IC kau. Sebab kalau kau tak bawa IC, kita tak boleh ambil detail, tak boleh. Dia menjadi satu kesalahan. Okey, faham so kena bawa IC lah lepas ni. Okey, saya rasa yang pasal program ni pun daripada pusat rawatan IK pun mungkin akan berjalan dalam masa yang terdekat ni kan. Dalam masa yang terdekat ni lah, dalam masa terdekat ni, mungkin minggu depan ataupun mungkin minggu satu lagi. So kita dah start menyimpan data maklumat lah. Okay, data maklumat pesakit. Lepas ni kena STA, kita akan buat lah semua. Kita akan adakan mission X-ray dan sebagainya, kita akan sediakan. Okay, so kalau macam contoh ada rasa saya tak tahu lah dekat perut saya dia mencucuk-cucuk, kita akan X-ray lah kan. Mungkin ada paku ataupun mungkin kamu, kita akan X-ray lah. Tak kena bayar, memang kena bayar, mana ada free. Okay, yang mana nak ikhlas hati tu boleh teruskan dengan ikhlas hati. Okay, panis siap lah korang. Tak ada data pesakit, dia ada akta-akta dia, mampus. Okay, ada baiknya juga dan ada buruknya juga. Buruknya bagi kami lah, lebih rumit lah kami kan. Tapi ada baiknya jugalah, banyak lah baiknya.
Okey, nak scan jin kena pakai X-ray pula. Jadi tiba-tiba nampak jin dah, aku kena masalah lagi. Okey. Dia pula dah, kau pula jual mesin MRI pula kat aku. Kau nak suruh aku yang masuk MRI tu ke apa? Kau nak jual mesin kat aku nak letak kat mana mesin tu? Okey, mana pula aku nak letak mesin tu? Ustaz, saya minum air tawar rasa pahit. Saya buat mandi, saya rasa demam. Dah, awak minum air tawar pun dah rasa pahit. Dari rasa pun dah lari. Awak buat mandi pula, awak terus jadi demam, kan? So nak tak nak kena pergi rawatan lah. Sama ada awak boleh terus minum benda tu, berlawan dulu, belajar lawan dulu, kemudian jaga solat awak, jaga zikir awak, sambil minum dan juga mandi benda tu, berlawan. Sebab kalau awak pergi rawatan sekalipun, kadang-kadang pusat rawatan ni dia tak dapat kesan berapa banyak jin yang dah kacau awak. So sebenarnya kalau jumpa perawat ni 30% je yang dia boleh bantu kamu. 70% tu lagi memang daripada pesakit tu sendiri, kan? So kadang-kadang ada setengah orang ni dia dah pernah dirawat, dah okey, dan dalam 2-3 minggu dah okey, pum kena lagi, boleh detect masih lagi hantaran tu berlaku, kan? Itu saya cakap, benda-benda macam ni kalau kamu sekadar macam sekali jumpa boleh terus sembuh dan sebagainya, rezeki kamu lah. Sebab apa? Mungkin orang tu dah tak hantar lagi, tapi selagi mana orang tu masih menghantar kat kamu, memang kamu kena terus dapat perawatan lah. Tak dapat rawatan dengan saya pun tak apa, cari orang lain pun tak ada masalah. Tapi jangan putus asa lah untuk dapatkan rawatan tu, jangan stop dulu. Sebab benda-benda ni dia makan dalam. Okey, benda-benda ni dia makan dalam lah. Kat situ lah masalah dia. Okey. Ustaz, apa amalan yang bagi laluan nak tutup laluan? Apa amalan apa untuk terus tutup lubang angin? Apa-apa zikir kak? Apa-apa zikir pun tak apa, kemudian telan air liur. Akak amal apa berzikir subhanallah. Ambil zikir-zikir yang Nabi Muhammad SAW buat kak. Jangan ambil zikir-zikir yang direka-reka manusia. Faham tak? Subhanallah, alhamdulillah pun boleh, Allahu akbar pun boleh, tak ada masalah. Kemudian akak telan air liur. Zikir banyak, telan air liur. Simpan. Nanti dia akan tertutup kak. Lubang-lubang angin tu insya-Allah dia akan tertutup. Okey, cuma tinggal lagi kalau akak ni memang akak ni ada keturunan, kemudian dah buang dah keturunan akak, laluan tu masih ada. Orang yang ada masalah keturunan ni, lubang angin ni memang lagi susah nak ditutup berbanding orang yang kena sihir. Okey, laluan tu dah memang ada. Jadi yang tu memang kena kuatlah jaga amalan betul-betul. Okey, dan kena ikutlah pantalarang yang telah diberikan. Okey, baru-baru ni saya ada tengok satu BTT, orang ada share dengan orang tagkan nama saya kat situ. Dia kata siapa-siapa yang terkena sihir, makanlah rebung banyak-banyak, makanlah pulut kuning banyak-banyak. Akak tu tag nama saya lah. Lepas tu saya pun tulis kat situ, tak apalah akak makanlah banyak-banyak, tapi make sure nanti akak dah teruk jangan jumpa saya. Akak jumpalah dengan orang yang cakap tu. Okey, dia macam ni tau. Kalau kamu nak mendengar satu-satu benda yang orang cakap, pastikan kamu kenal identiti orang yang bagi tahu tu. Kalau kamu nak ambil satu-satu pengamalan ke ataupun kaedah-kaedah dan sebagainya, kamu pastikan kamu mengenali identiti orang yang menyampaikan benda tu. Okey, sekarang ni dekat TikTok ni banyak orang yang bagi satu-satu maklumat tanpa identiti. Dia tak ada identiti tau. Dia tak kenal dia siapa. Kamu pun tak pernah tengok dia merawat. Kamu pun tak pernah tengok macam mana cara dia rawat. Kamu tak pernah tengok benda-benda semua, kamu tak pernah tengok. So apa jadi, kamu pergi ikut saja benda-benda tu. Dan bila kamu ikut jadi masalah, kamu jangan tanya dengan saya. Sebab kalau tanya dengan saya, rebung tu memang sampai mati tak boleh makan. Dan waktu saya sakit dulu pun, saya berjumpa dengan ramai orang perawat. Ramai orang perawat pun dah maklumkan perkara itu. Tak boleh makan. Tapi ada juga beberapa orang yang tak pernah kena sihir pun. Saya tengok komen-komen tu. Dia tak pernah kena sihir. Oh, rebung sedap makan. Kalau makan rebung sedap. Benda tu memang sedap. Tapi benda tu tak sesuai bagi orang-orang yang terkena sihir. Tak baik. Okey, tak bagus. Dan orang-orang yang tak pernah terkena sihir pun sebaik-baik jangan. Sebab apa jangan? Bila kamu kena sihir nanti dia akan merebak. Ya, lepas tu dengan siap pulut kuning. Kau makan pulut kuning tu banyak-banyak, bagi penuh kau punya angin dekat dalam badan. Ya, makan banyak-banyak sikit. Tapi jangan jumpa dengan saya lah nanti. Ya kan? Awak makan rebung banyak. Saya tengok VTT tu. VTT tu siapa? Saya tak kenal dia siapa. Gambar pun tak ada masalahnya. Ya kan? Aku takut dia tu pengamal ilmu hitam. Dia bagi tahu benda tu supaya kau orang semua sakit teruk. Lepas tu jadi uang. Takut situ je lah kan. Okay, benda-benda tu boleh mendatangkan bisa-bisa dalam badan kamu. So sebaik-baiknya elakkanlah. Okay, so baik elakkan. Tapi kalau kamu rasa
tayul, merepek, mengarut. Rebung tu kan Allah Ta'ala jadikan babi pun Allah Ta'ala jadikan. Masalahnya tayul ni kurafat ni kau makan je banyak-banyak, okay? Kau makan je banyak-banyak. Memang semua benda Allah Ta'ala jadikan, tapi bila kamu terkena dengan masalah sihir dan sebagainya, ada benda-benda yang kamu tak boleh makan. Contoh, kamu ada masalah kencing manis, ada benda-benda yang kamu tak sesuai untuk makan. Kalau kamu ada darah tinggi, ada tak benda-benda yang kamu tak sesuai boleh makan? Kalau kamu nak makan juga, makanlah ikut kamu lah. Tapi kalau tiba-tiba otak kamu terputus surat disebabkan darah tinggi, kamu janganlah salahkan orang ramai sebab kamu degil. Kami bercakap berdasarkan pengalaman kami, pengalaman guru-guru kami, pengalaman pesakit-pesakit, dan banyak lagi lah yang kita ikut pengalaman-pengalaman ni, makanya kita sampaikan perkara tersebut. Tapi kalau kamu rasa kamu lebih percayakan dengan mamat yang kamu tak kenal siapa, daripada mana datang, planet mana tak tahu, tiba-tiba keluarkan satu statement, kamu rasa percaya macam tu, makanlah. Tak ada hal lah, wah tak ada hal lah. Lu sakit, wah tak ada hal je, kan? You makanlah, kan? Okay, kalau tanya saya, benda-benda tu kena elakkan dulu lah. Bukan tak boleh makan. Kalau rebung, saya sendiri mangsa sihir, rebung sampai sekarang saya tak pernah sentuh. Okay, sampai sekarang lah, insyaAllah lah, sampai mati pun saya takkan sentuh lah benda tu. Kalau pulut kuning tu boleh tak? Boleh je, cuma ambil masa sikit. Lepas kamu dah dapat kerawatan, lepas dah setahun dua, nak rasa sikit tu tak ada masalah lah. Tapi kamu janganlah buat pulut kuning tu macam makan nasi. Tapi siapa-siapa yang berkait dengan saka keturunan, saya tak galakkan lah. Bila kamu dah putuskan saka tu, pulut kuning tu memang kamu kena stop dulu, kena jauhkan dulu lah. Telur rebus pun kamu kena jauhkan dulu. Ambil masa yang agak lama jugalah dua perkara tu. Okay, kena jauhkan dulu. Okay, telur mentah, telur goreng apa tak ada masalah. Telur yang rebus tu kamu memang kena jarakkan dulu. Okay, yang berkait dengan keturunan. Yang sabun 7 cakra tu boleh tak ikhtiar untuk cari jodoh? Boleh je, yang penting niat je. Yang penting niat. Agak pakai sabun tu bismillahirrahmanirrahim, niat kerana Allah Ta'ala. Jangan niat kat sabun tu, niat kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, Tuhanku permudahkan, ya Allah, buang segala energi negatif dalam tubuh badanku, ya Allah. Kan, sambil akak sabun tu, akak cuba selawat ke atas Nabi dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Usuk tu sambil berselawat dalam hati, tak apa. Kan? Okay. Bila akak dah dapat balik aura positif akak, nanti banyak perkara yang mudah akan berlaku dalam hidup akak. Okay. Tapi kalau jodoh tu dia tak sampai-sampai juga, kita kena berbalik dan tanya pada diri kita, apa yang menyebabkan orang tak boleh nak dapat dengan kita. Kadang-kadang sikap kita, cara kita, kasar dan sebagainya, penampilan kita, itu semua main peranan penting kan. Kalau akak pakai sabun tu, akak letak buat rantai 50 sabun, akak buat rantai pun memang jodoh tak sampai-sampai kan. Dia nak kena tengok banyak aspek. Okay. Tetapi kalau akak biasa mimpi menyusukan bayi, kemudian bahagian rahim akak biasa mencucuk-cucuk, kemudian sekali imbas akak nampak muka akak ni, bila tengok kat cermin tu tiba-tiba rasa macam ada lapisan yang gelap, dan benda tu kerap kali berlaku. Mimpi tengah-tengah sedap tidur, mimpi selalu terkejut dan sebagainya, boleh jadi sekatan jodoh tadi tu disebabkan ada gangguan pada diri akak. Itu kena dapat rawatan lah. Okay, tapi bila akak pakai sabun 7 cakra tu kan, nanti akak boleh nampak lah dia punya perubahan dia. Lepas pakai tu tiba-tiba jadi berkeluar angin banyak lah, tiba-tiba pirit jadi berketul-ketul lah, tiba-tiba rasa badan jadi panas lah. Dia ada something. Itu akak je tahu, saya pun tak tahu. Sebab lain orang lain rasa dia. Okay, kalau macam tu sebaik-baiknya dapatkan rawatan. Okay, dapatkan rawatan. Okay, soalan last lah. Lepas tu saya pun nak apa? Saya pun nak balik rehat juga ni. Saya daripada buat apa ni. Ustaz, kalau isteri mimpi bersama dengan lelaki lain, suami pula mimpi bersama dengan lelaki lain. Maksudnya apa Ustaz? Kalau isteri mimpi bersama dengan lelaki lain, suami pula mimpi bersama dengan lelaki lain. Wah, korang ni masing-masing berlawan-lawan mimpi ni. Bini kau mimpi dengan lelaki lain, kau pula mimpi dengan perempuan lain. Berlawan-lawan. Boleh jadi ke arah pemisah. Sebab apa mimpi bersama ni kak? Dia mimpi bersama ni, dia bukan mimpi di mana mimpi bersama tu saja tau. Mimpi bersama ni makna kata bila akak dah bangun tidur, akak rasa macam perkara bersama tu dah benar-benar berlaku. Okay. Yang lelaki tu dia akan keluarkanlah cecair dia, yang perempuan pun dia akan keluarkan cecair kepuasan tu dia akan berlaku. Ini dipanggil mimpi bersetubuh. Okay. So bila perkara ini berlaku, makanya hubungan suami isteri akak akan jadi masalah. Sebab apa? Akak dah habis, nafsu akak tu dah terlepas.
automatik hubungan akak dengan suami itu akan bermasalah. Kalau dekat pusat rawatan, kita akan mencari punca kenapa benda itu boleh berlaku. Saya tak boleh mengatakan benda itu confirm ada jin yang telah menguasai atau mengganggu dia, Kak. So biasanya kita akan gunakan teknik ruqyah lah, macam biasalah. Okey, kita akan cuba kesan betul ke tak betul ada jin yang mengganggu dia, Kak. Okey, lepas tu baru kita tengoklah step-step yang seterusnya apa yang kita boleh buat. Okey, untuk sementara waktu ni akak boleh je ikhtiar pakai minum air tawar, minyak kasut hitam atau kijang pun boleh, putih pun boleh, merah pun boleh. Kedua-dua pasangan perlu minum benda tu. Lepas tu tengok apa tindak balasnya. Ada setengah-setengah jin ni bukan dihantar orang, kadang-kadang benda tu saja dia memang nak duduk kat kita. Ada setengah jin ni dia tengok kita ni terlampau bahagia. Pun ada juga jin-jin yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Tak ada orang hantar pun jin tu. Tak ada orang pun hantar, tak ada orang hantar sihir pun dekat awak. Tetapi awak ni bahagia, awak ni bahagia. Kan? Memang ujian tu akan berlaku dalam kehidupan kita. Awak bahagia ke, awak tak bahagia ke, apa saja dalam kehidupan awak, ujian tetap akan berlaku. Kalau awak lepas ujian tu, banyaklah rahmat Allah Ta'ala yang awak akan dapat. Wallahualam. Okey, lepas tu kita serah pada Allah Ta'ala lah. So tapi kita sebagai umat manusia, kalau dah simptom-simptom yang saya kata tu memang dah ada pada diri akak, dua pilihan. Sama ada akak nak mengekalkan kebahagiaan ataupun akak just ignore. Dan ignore, tunggu saja hari perceraian akan berlaku. Itu je lah. Okay? Sebab saya kena cakap macam ni, ada setengah orang ni macam tak ada apalah, mengarut lah, itulah, inilah lah. Tak apa mengarut-mengarut lah. Tapi jangan sampai lagi 2 hari kau nak bercerai, itu jam kau minta tolong. Kita berapa banyak kes. Bukan satu kes tau dekat sini. Lagi 2 hari nak bercerai, kan? Baru kelang kabut datang pusat rawatan. Tolonglah Ustaz, tolonglah bini saya. Ustaz, saya sayang bini saya Ustaz. Masalahnya saya kata mana bininya? Bininya pula dah pergi duduk kat rumah mak mertua. Dia dah sampaikan maklumat, wah lelaki ni tak itulah ini. Nak bawa ke pusat rawatan pun dah tak boleh. Tunggu hari perceraian je lah, nak cakap apa lagi. Pasal tu, bila kami ajar, simptom-simptom awal tu dah ada, nak tak nak kau kena pergi dapat rawatan lah. Kau bukan nak tunggu sampai keluar muntah darah, kan? Kau bukan sampai nak tunggu muntah berbuih-buih, sampai period dah berketul-ketul keluar daging, sampai bila lepas bersama tiba-tiba dah keluar ketulan-ketulan daging. Kau bukan nak tunggu sampai tahap macam tu. Itu tahap di mana sama ada mereka dah jumpa dengan perawat ataupun mereka macam sekali jumpa terus give up. Kau jumpa dengan satu orang salah, semua orang kau anggap tak betul. Tu nak macam mana? Kami nak macam mana? Korang kena hadap je lah benda tu. Okay, faham So peringkat awal macam kat sini paling simple kan. Kami tak ada, kau tak payah nak hantar-hantar nama kau ke gambar kat aku, tak payah. Kau beli je air tawar tu, kau minum dulu. Kalau dalam masa 7 hari kau rasa tak ada apa-apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Tapi kalau betul ada benda dalam badan kau, dia mesti akan kacau dari rasa, dari bau. Lepas tu korang punya sistem dalam tubuh badan korang akan rasa lain. Tiba-tiba badan korang rasa lemah, tiba-tiba rasa nak demam, tiba-tiba rasa perut bergolak-golak, tiba-tiba rasa sesak nafas, tiba-tiba rasa nak pitam. Dia benda tu akan berlaku. Tapi jangan kau takut, kau bukan mati lepas minum air mati, tak ada. Okey, yang membuatkan korang jadi macam tu sebab badan korang telah ditumpang oleh benda lain dalam badan. Faham tak? Minum maksudnya dalam saudara. Minum maksudnya dalam saudara. Air tu akan masuk dalam saudara. Letak kasturi yang kami sediakan tu adalah untuk diri bau. Supaya benda tu nak masuk dah jadi payah. Dia jadi tak boleh. Dia jadi nak rapat kat kamu payah. Tapi boleh tak dia masuk? Boleh jadi masuk. Tapi dia tak akan selesa. Apabila dia tak selesa, automatik kamu sebagai jasad tadi juga tidak akan selesa. Tapi sekurang-kurangnya, kamu tahulah yang kamu ni ada masalah ataupun tidak. Saya banyak je testimoni saya di mana lepas kita dah keluarkan jin tu dah boleh dah bau minyak kasturi. Sebelum tu tak boleh bau ni. Bau pun tak boleh. Tapi lepas dah keluar, dah bunuh dan sebagainya, dah boleh pakai lah, tak ada bau. Ini bukan tak benar pun tak benar. Dia akan ada perbezaan lah. Macam saya cakap tadi, boleh tak saya buat benda tu selain daripada minyak kasturi? Boleh je. Kau nak hantar LV, minyak wangi LV, minyak wangi Paris Hilton, minyak wangi apa benda pun saya boleh buat. Mana kata pengisian tu tadi insyaAllah akan dapat menggegarkan apa yang ada dalam badan kamu. Okay, ibaratnya macam itulah. Okay, nampaknya view kita semakin naik. Okay, Mamu pun dah hampir mungkin gambar tu.
Okay, saya pun batuk dah, mula dah start banyak ni. Okay, marilah kita membalikkan diri ke rumah. Okay guys, ada rezeki kita jumpa lagi. Kalau besok lusa ke saya senang-senang ke malam ke, saya buat lala macam biasa Okay, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ada promo sampai 11 hari bulan 11. Okay, siapa yang nak dapatkan produk saya dengan kadar yang betul-betul tengah murah sekarang ni, waktu ni lah korang grab. Okay, lepas 11 hari bulan 11 tu, promo akan ditutup. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.